Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar kawan-kawan semua? Pak Yah harap semuanya sihat-sihat. Baru-baru ni kita dikejutkan dengan satu kejadian di Itaewon, Seoul, Korea Selatan. Ia ada kaitan dengan Halloween. Kita merasa sangat sedih juga kerana sehingga 154 orang yang telah meninggal dunia dan ramai lagi yang cedera parah. Masih sedang dirawat. Kita harap tidak ada lagi angka kematian yang meningkat selepas itu. Kebetulan Pak Yah dah pernah pergi ke Seoul sekali pada 1997 dan 2-3 kali selepas itulah, selepas tahun 2000. Masa tu Pak Yah buat bisnes, so pergi ke Pasar Nam Demon untuk beli barang. Sementara menunggu siap, boleh jalan-jalan pergi Itaewon, pergi Masjid Itaewon, pergi kawasan pegunungan. Tahu tak, di keliling Seoul ni ada 7 buah gunung. Dan kalau musim sejuk, winter, salji memang sangat tebal. So memang best lah kalau kita nak merasa salji. Dan sejak berlaku peristiwa Itaewon ni, Pak Yah pun Google, YouTube, cari video-videonya. Kebanyakannya cerita tentang apa? Tentang peristiwa itulah berlaku crash, people crash. Okey, kemudian ramai yang bagi CPR tepi jalan. Kita tengok dan ambulans berderet-deret semua nak angkat bawa pergi hospital. Jadi peristiwa yang sangat menjadikan, mengerikan juga. Na'udzubillah, diharap supaya kita tidak terlibat dengan peristiwa tersebut. Okey, banyak persoalan yang timbul dalam kepala Pak Yah. Seperti, bukankah Korea ni agama Buddha? Kenapa pula mereka merayakan Halloween? Halloween ni bukankah untuk orang beragama Kristian saja? Okey, soalan-soalan ini mendorong Pak Yah untuk buat research lah tentang bagaimana penerimaan perayaan Halloween ini di Korea Selatan hingga menyebabkan tercetusnya tragedi tersebut. So mohon sebelum itu tolong subscribe dan like. Terlebih dulu nak ucapkan juga ribuan terima kasih kepada para subscribers, kawan-kawan yang beri komen pada video-video sebelum ni. Contohnya video Rishi, banyak memberi komen dan juga memberi teguran. So Pak Yah terima dengan hati terbuka. Dan itulah Pak Yah nak ucapkan ribuan terima kasih kerana setia bersama Pak Yah. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apa tu Halloween ya? Yalah, sebab kita orang Islam kan. Halloween ni satu perkara yang kita dengar, jadi tak sempat nak research pun. Okey, jadi Halloween ni adalah suatu, kita kata, budaya lah atau kepercayaan kuno. Orang-orang satu kaum dipanggil Celtic, C-E-L-T-I-C, Celtic. Mereka ni terdiri daripada kaum Scottish, kaum Irish dan kaum Welsh yang menghuni kepulauan Great Britain. Mereka ni sebelum mereka menerima agama Kristian, mereka beragama kuno, animisme, kepercayaan kepada makhluk-makhluk macam-macam lah. Dia ada god, banyak lah god dia semua. Apakah kepercayaan mereka? Kepercayaan mereka ialah pada tiap-tiap 31 hari bulan Oktober, roh-roh orang yang telah mati ni akan keluar sebagai hantu. Keluar dan mereka nak berjumpa dengan orang yang masih hidup. Jadi kalau roh datang, mestilah kita takut kan? Okey, so apa yang dia orang buat? Dia orang pula pakai sebagai hantu, buat pakaian sebagai hantu, seolah-olah nak menakutkan hantu ini. Juga mereka buat sacrifice, korban, sembelihan untuk yang nak balik ni, untuk roh-roh yang nak balik ni. Dan satu yang kita nampak sekarang ni ialah macam dia orang ambil pumpkin, dibuang dalam tu, isi buang, lepas tu dalam tu letak candle. Dia buat mata, mulut, masuk.
Bila malam-malam nampak macam menggerunkan lah, macam hantu lah. Okey, jadi itu adalah agama pra-Kristian, agama kuno yang dianuti mereka. Selepas mereka memeluk agama Kristian, budaya ini diserapkan ke dalam amalan agama mereka. Iaitu Halloween Day, sehari sebelum All Saints Day, dan lepas tu pula All Souls Day. So 31 Oktober, 1 November, 2 November ni kira hari perayaan lah bagi orang Kristian. Okey, satu fakta yang Pak Yan nak share dengan korang, mungkin belum tahu lagi, mungkin dah tahu, okey, ialah sebelum kedatangan Kristian, 31 Oktober dianggap sebagai tahun ujung tahun. Jadi 1 November ialah awal tahun, adalah tahun baru mereka bagi penduduk-penduduk di benua Eropah. Selepas datangnya agama Kristian, Pope menukarkan ataupun dari raja mereka menukarkan tarikh itu kepada 31 Disember tiap-tiap tahun. Jadi tahun baru mulai dari situ diraikan pada 1 Januari tiap-tiap tahun. Baik, kita kembali kepada fakta Korea Selatan. Berapakah penduduk Korea Selatan? Siapa yang tahu? Sila tulis dalam ruangan komen di bawah ni ya. Jumlah penduduk Korea Selatan ialah 51.3 juta orang. 51.3 million population dia. Ini fakta UN 2022. Ini menunjukkan apa? Dia lebih kurang double penduduk Malaysia, 2 kali ganda. Kita lebih kurang 25 juta. Korea Selatan 50 juta penduduk dia. Agama apakah yang paling besar di Korea? Agama yang terbesar selepas Pak Yan kaji ialah tiada agama. 56.1% penduduk Korea Selatan tidak ada agama. So maknanya peluang berdakwah kepada mereka besar lah. Sebab kita sebagai orang Islam lah. Agama yang terbesar ialah Christianity. Agama Kristian dan bukannya Buddha. So agama Kristian ni ada 28.6%, 28.6% beragama Kristian, manakala yang beragama Buddha hanya 15%. Penganut agama Islam di Korea Selatan ialah 150,000 orang, yang mana sebahagian besar terdiri daripada pekerja asing Pakistan dan Bangladesh. Yang selebihnya lebih kurang 35,000 adalah penduduk Korea Selatan. Macam mana pula Halloween ini tersebar di Korea Selatan? Siapakah yang merayakan Halloween ini? Sejak 1990-an, ramai pelancong yang melawat ke Korea Selatan. Menurut fakta, seramai 17.5 juta pelancong melawat Korea Selatan pada tahun 2019 sebelum berlaku pandemik. Fakta kedua, sejak tahun 2004 di Itaewon sendiri ada sebuah kamp tentera Amerika yang terbesar di luar daripada Amerika Syarikat dengan bilangan seramai 28,000 tentera. Ia diletakkan di situ kerana untuk melawan pengaruh, untuk memberi kepercayaan kepada penduduk-penduduk Korea Selatan lah, kerana Korea Utara biasa berusaha untuk menyatukan kedua-dua Korea Utara dan Selatan, dan Korea Utara ada kuasa nuklear. Jadi tentera Amerika kena kuat di Korea Selatan itu. Jadi pengaruh dua-dua ni, iaitu pelancong yang ramai dan kamp tentera Amerika, menyebabkan syarikat-syarikat kedai-kedai kelab malam menghias premis mereka dengan hiasan Halloween dan membuat program-program Halloween tiap-tiap tahun. Jadi maknanya dia sudah menjadi
Puncanya ialah consumerism. Consumerism. Okey. Fakta ketiga, selepas Korea Selatan menjadi negara maju, ramai ibu bapa berlumba-lumba menghantar anak mereka ke sekolah private untuk belajar bahasa Inggeris. Bermula daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti. So, di tadika lagi, Halloween ini dirayakan tiap-tiap tahun. Dihiaskan tadika itu, kemudian kanak-kanak pun berpakaian dengan pakaian Halloween. Kita nampak di sini, kebanyakan yang merayakan Halloween di Korea Selatan, contoh yang cedera yang meninggal dunia adalah daripada Gen Z, generasi Z yang dilahirkan daripada 1997 sehingga 2012. Kemudian faktor yang keempat ialah pengaruh idol K-pop. Okay, syarikat K-pop ini mereka turut meriahkan Halloween ni dengan music video, konsert, live event dan sebagainya apabila masuk waktu Halloween. Dan yang kelima, pengaruh yang kelima ialah media. Social media yang membesar-besarkan perayaan Halloween. Jadi dia berjaya mempengaruhi generasi muda untuk merayakan Halloween. Yang kita nampak puncuk common trait kat situ ialah consumerism lah. Jadi sebagai kesimpulan kepada kajian ini ialah apa yang nak cakap, 56% rakyat Korea tidak percaya kepada Tuhan, ateis. Kedua, agama terbesar ialah agama Kristian. Halloween dirayakan oleh Gen Z kerana pengaruh persekolahan, K-pop dan social media. Di Korea Selatan juga ada 150,000 penduduk Islam dan ada lebih kurang 10 buah masjid di seluruh Korea Selatan. Terakhir, sebagai seorang Islam, kita perlu menanamkan kefahaman tentang tauhid kepada generasi muda untuk mengelakkan mereka daripada terikut-ikut dengan budaya luar. Tak kisahlah budaya barat ataupun budaya timur seperti K-pop. Okay? So, sampai ke video yang akan datang, Pak Yan mohon beri komen dan like, dan jika like sila share dengan kawan-kawan. Okay? Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ceria-ceria selalu dan jaga diri.